Okay, saya tak boleh nak tunggu lama sangat sebab kejap lagi saya nak pergi KL sebab ada urusan penulisan dokumen NQA yang saya bagi tahu tu. Benda tu agak penting lah untuk pelajar master kita. So kita start kita punya kelas. Sebelum kita pergi pada, sebenarnya tujuan kita nak pergi pada recurrence equations. Sekejap saya tutup pintu. Recurrence equations ni like equation yang sekarang dipengaruhi oleh equation yang lepas, recurrence. Maksudnya macam contohnya macam Fibonacci equations lah. Fibonacci equations kan apa nilai bagi sekarang ni dipengaruhi oleh nilai sebelum itu. Okay, pernah dengar kan Fibonacci? So, it is one types of recurrence equation lah. Kita punya chapter akhir kita ialah recurrence, akan masuk final pun. Tapi before kita pergi pada recurrence, we have to learn about some other things, okay, yang saya suruh you all baca. So kita revise dulu. Similarity transformations, okay. So this similarity transformation ni adalah dua matrix A and B yang mempunyai eigenvalues yang sama, eigenvector yang sama. Okay. So let's say you have A and this is B. Okay. P is invertible. Use the similarity transformations. Okay. P inverse. Okay, so P must be invertible. So that's why we have to make sure that P inverse ni wujud. Okay, it exists. Okay, because some matrix does not have its inverse. Okay, for this case, P must be invertible. Okay, and then we want to transform the matrix A to B by using this transformation P inverse AP. Okay, and then show that A and B have the same eigenvalues. So AU ialah this one. Okay, and then ni saya rasa silap, it should be P. Here should be P. Okay, so your P is 2513. Okay, so this is correct. Doktor? Okay. Yes? Okay, doktor boleh zoom in dulu tak doktor yang tulisan tu sebab terlalu kecil. Sorry, saya tak dengar. Kenapa? Could doktor zoom in the picture sebab kita nak tengok dengan clear. Saya takut Tak nampak ni? Aku tak nampak. Boleh nampak? Boleh doktor. Thank you doktor. Okay, so in this case we want to show that A and B have the same eigenvalues. Okay, yang ni silap this one should be P. Okay, P 2513. Okay, so A ialah 7, -10, 3, -4, and here should be P lah. Here should be P. B ialah something yang kita nak cari based on this transformation. Okay, P dah tahu. Okay, so kita guna matematika lah, inverse P, AP, okay, and then kita dapatkan B. Untuk cari yang A dengan B have the same eigenvalues, macam biasa, you have to print out eigenvalues, okay, and not only eigenvalues, eigenvector dia pun mestilah sama. So you can check for the eigen system. Yang ni belajar kan, eigenvalues ni kan, eigen system pun belajar kan. Okay, you can check lah kat matematika.
Okay, so B dia ialah 2001, and kalau kita check for the eigenvalues 2121, both have the same eigenvalues. What about eigenvector? Kan, so untuk eigensystem lah, we check for the eigensystem for the matrix A, okay, and eigensystem for the matrix B. It should be the same. Tengok ke? Ya, kita tengok. 2, 1 is the eigenvalues. 2, 1 eigenvector dah tak sama. So eigenvalue sahaja yang sama. Ada tak kat mana dia kata eigenvector pun sama? Tak ada semua eigenvalue saja ya. So 2153 1001 tak ada connection tak ada linear connections ke. So eigenvalue sahaja. For the eigenvectors tidak. Okay? Boleh okay. So exercise dia cakap show that A and B have the same eigenvalues. Macam tadilah. Guna this one. Guna notation ni. Cuma A dengan P ubah lah. So dia nak tahu yang A dengan P ni adalah mempunyai the same eigenvalues. Okay. Dan eigenvector ni dia cerita pasal eigenvector. Eigenvectors let A be an n times n symmetric matrix. All the eigenvalues are real numbers. Okay. Eigenvalues can be complex ya. Can be complex. Tapi in this case semua eigenvalues dia adalah real numbers. The dimension of the eigenspace of A is the multiplicity of the eigenvalue as a root of the characteristic equation. Eigenspace of A are orthogonal. Orthogonal means that kalau kita kira tu it is equal to 0. It has n linearly independent eigenvector. Okay, so let us illustrate the eigenvalues, eigenvector properties of the symmetric matrix. Okay, so this is A. Okay, so this is our matrix, eigenvector, okay. So kita displaykan eigenvector for A, eigenvalues pun kita display, okay. So kalau kita tengok ni dapat apa? So let's try, okay. You dah try ke? Saya belum try ya. Okay, so this is eigenvalues. So dia ada repeated satu-satu. Okay, so eigenvalues yang correspond to eigenvector yang 10 ni lah. 2, 2, 1. Yang satu repeated satu-satu ni. Yang satu yang first one is dealing with negative 1, 0, 2. And yang kedua adalah negative 1, 1, 0. Okay, and then what? Ada test juga. Dah. Beramai tak adil, sepatutnya kelas ni 50 kan. Okay, so dia cakap note that the eigenvector are displayed as row vector. They are used in computation. Row vector, they are used in computations as column vector. Okay, the eigenvalues are 1 repeated and 10. All real numbers. Okay, real lah. Yang eigenspace correspond to 1 is the 2D subspace of vector of the form repeated negative 1, 0, 2 plus B negative 1, 1, 0. So sebab dua-dua dia sama kan. Lambda equal to 1, so 2D subspace lah. 2D subspace because it dealing with these two. Okay, negative 1, 0, 2, negative 1, 1, 0. Okay. Yang dealing with lambda equal to 1 is the 1D subspace. Okay, it's which is in the form of C2 to 1. Okay, 2 to 1 lah. 10 dealing with this one. 2, 2, 1. Yeah.
Yes. Okay, so for eigenvalue, kalau dia punya nombor sama, mungkin saya bagi eigenvalue macam 111, jadi dia adalah 3D kan doktor? Sorry, saya tak dengar. Macam mana? Okay, yang untuk eigenvalues ni, because Hmm? sebab eigenvalues ada 1 repeated and 10, dan apa yang saya nampak adalah kalau saya punya eigenvalues macam ada repeated, dia ada dua nombor yang sama, jadi dia 2D. Kalau dia ada nombor ketiga-tiga nombor ni ada nombor yang sama, boleh ke dikira sebagai 3D doktor? Macam tu lah. Kalau dia repeated dua kali, then it is 2D subspace of vector in the form of this A -1. And then of course, you have to, for A, -1, 0, 1 plus B, -1, 1, 0, and then you darabkan dengan C 221 ni, and then you akan dapat 0. So bila you dapat 0, it is called orthogonal. Eigenspace dia adalah orthogonal. Okay, so sebab tu lah dia tulis kat sini apa, the eigenspace of A is orthogonal. Ni untuk eigenvector of symmetric matrix tau. Macam mana kita nak kenal? A ni adalah 542, 452, 221. You tak payah tengok orthogonal, yang diagonal parts ni. You tengok yang ni. Yang ni 4, 4, okay, tengok. Kalau you lipat dia kat tengah, kan? Macam mana? You lipat dia kat tengah yang ni, this part ni, you akan nampak imbasan dia lah. Faham tak? You lipat dia kat tengah, you nampak dia sama. 2, 4. So setiap, kalau 2 darab 2 punya matrik, sentiasa adalah symmetric matrix. Untuk 2 darab 2. Untuk 3 darab 3 dan seterusnya tak semestinya. Have to check. Kalau untuk 2 darab 3 confirm. Yes. Symmetric. Kalau 2 darab 2, can I draw on this? So let's buat lah. Kalau contoh 2 darab 2, matrix apa-apa lah 2 darab 2. Tiga satu. Okay. Yang cakap tadi, yang tadi kan, matrix 3 darab 3. Dah ke? Cannot go to the. Okay. Ya. Macam 5, 4, 6, 7, 8. Okay. So here is 3, okay, and 3, 1 misalnya. So here nampak. This is sama. You tak payah tengok lah diagonal ni, tak payah tengok. Yang ni sama. Yang this part so dia tak ada apa-apa lah. So dia sama macam tu. Untuk 4 dengan 4. Dengan 4. Okay, sebenarnya ada 1, 2, 3, 4. Okay. So ni patut sama. Okay. 2 kat sini. Okay. Diagonal tak kisah. So yang ni 3. Kotak dulu kan, tak cantik, tak reti nak buat.
Guna ni lah, guna nampak sikit. Matrix. Kenapa kan? Ya. Sekejap ya. Dah hang dah. My komputer dah hang. Mesti nampak saya punya display ke? Semua orang dah.
Okay, so kita start dulu. Okay, so semua ni adalah simetrik lah. Yang the first one ni A dengan dia tak cakap A ni sepatutnya simetrik lah. Yang A dengan B ni dia tak cakap pun sepatutnya simetrik. Yang dia cakap simetrik ni untuk yang ni, untuk yang nombor 37. So still kalau dia bukannya simetrik pun dia boleh ditransform daripada A kepada B. Okay, and A dengan B masih lagi same eigenvalues. Tapi untuk eigenvector bagi symmetric matrix ni dia punya conditions. These are the conditions. Macam eigenvalues dia mestilah real, and then dia mestilah orthogonal in terms of dia punya eigenspace. Bila kita kira tu it should be equal to 0 lah. Okay, orthogonal memang sama dengan kosong. Okay. Macam untuk semua matrix 2 dan 2 semua adalah simetrik. Saya nampak. Apa-apa matrix 2 dan 2 memang semua akan simetrik. Yang kita concern ialah matrix 3 dan 3. 3 dan 3 yang ni simetrik lah. 3 dan 3 ni dengan kosong ni. Diagonal ni tak payah tengok. Ini part ni pun tak payah tengok. Ini pun sama. 1 dengan 1 sama. 1 dengan 1 sama. Diagonal tak payah tengok. 2-2 ni pun tak payah tengok. Okay, yang ni pun sama. 2-2. Okay, yang diagonal tak payah tengok. Yang negative 4 dengan 4 ni sama. So they are all symmetric lah. Symmetric. So dia cakap verify that the result of the above theorem hold for the symmetric matrix. So dia nak suruh validatekan bahawa daripada matrix 1 hingga 5 ni semuanya mempunyai conditions yang dia list ni. So boleh check lah adakah dia orthogonal semua-semua. Okay. And linearly independent, you tak dapat nak cari connection antara ketiga-tiga ni. You tak, yang ni kalau you tengok this one, negatif 1, 1, kosong dengan 2, 2, 1 kan. Dia bukannya ni lah, dia adalah linearly independent. You tak boleh nak cari connections dia. Okay. Boleh faham lah, ada soalan tak? Tak boleh nak cakap kuat sebab sekarang saya kat office. Bilik sebelah akan dengar. Ada soalan tak yang tak faham? Boleh faham lah symmetric matrix and then you boleh check. Boleh tak? Boleh kan? Okay. Tak ada masalah. Kalau ada problem tanya saya. Okay. Okay, orthogonal diagonalization pula. Okay. So orthogonal diagonalizations, a square matrix A is said to be orthogonally diagonalization if there is an orthogonal matrix P such that B inverse AP is a diagonal matrix. So ingat tak kalau kita belajar masa QR factorization dulu, masa kita belajar QR factorization, kalau dia orthogonal, apa dia punya ciri dia? P inverse sama dengan P transpose kan? Ingat tak? Untuk kita guna QR apa yang panggil QR masa belajar non overdetermined tu, I think panggil QR decomposition ke atau berapa kita dah belajar ni, bahawa inverse sama dengan P transpose kan, apabila matrix itu adalah orthogonal kan, dah belajar dah ni. Okay. So instead of P inverse AP, kita guna P transpose AP. Ni untuk matrix P yang merupakan orthogonal, yang merupakan matrix yang orthogonal. Okay.
So let A be a matrix, a square matrix. A is orthogonal diagonalizable if and only if it is symmetric matrix. So kalaulah A tu adalah satu matrix yang merupakan matrix yang simetrik, maka dia adalah orthogonally diagonalizable. Okay, so instead of checking that P itu adalah orthogonal matrix, kita boleh kata yang itu adalah orthogonally diagonalizable sekiranya A itu adalah simetrik. Mana nak kenal? Just macam saya cakap tu lah, sama kan? Tadi kan saya cakap matrix tadi. Ni sama, tiga-tiga sama, zero sama. Kalau dalam empat pun you boleh try lah tengok. Tapi dia punya ni sama. Yang diagonal tak tengok lah. Tak apa, diagonal tak ada masalah. Yang kosong-kosong ni sama. Kan? Negatif satu ni tak apa, dia hujung. Dia seorang je. So tak kisah. Okay? Okay. So kalaulah dia adalah symmetric matrix dan dia adalah orthogonally diagonalizable lah. Okay, and then kita boleh guna this formula. Okay, P inverse sama dengan P transpose. Okay, so let A be symmetric, find a basis for each eigenspace of A. Ini apa ya? Orthonormal basis for each eigenspace. Kita dah belajar ni guna Gram-Smith ni. Tak sure you all ingat ke tak. Let E be a matrix whose columns are the orthonormal eigenvector, and the matrix B, P transpose AP will be a diagonal matrix. Ni adalah B dia adalah diagonal matrix lah. Kalau kita transform tu, kalau A ni adalah symmetric matrix, maka B dia akan jadi diagonal matrix. Kenapa pentingnya B ni adalah diagonal matrix? Ada sebab dia, sebab kita nak pergi pada power method. Power method ni power method yang ni lagi senang untuk compute kalaulah dia adalah diagonal. Okay, apa nanti kita tengok yang tu. Okay, tak apa, kita pergi example. Let us orthogonally diagonalizable the following symmetric A, give the orthogonal matrix P that is used to diagonalize. Okay, A 5, 2, 2, okay, this one. Eigenvector, okay, you boleh cari eigenvector. Okay, so untuk cari P, you boleh guna, so since this is symmetric matrix, kan, this is 2, 2. Ni tak perlu sama pun tapi dia somehow sama. Okay, yang dua satu-satu ni sama. So dia symmetric matrix. Okay, so you boleh cari A ni apa, P ni apa. Okay, soalan dia minta you cari orthogonal matrix P. Matrix P ni you boleh cari, and after that you boleh cari B. Once you dapat P, you boleh cari B. So macam mana nak cari P? Okay, you perform Gram-Smith. Okay, ni pun dah belajar itu. Mula-mula you cari Gram-Smith. Ni equation dia, equation untuk Gram-Smith. And then you normalize. After you dapat orthogonal, you normalizekan dia. Okay, and then you transpose, dapatkan matrix bagi P. So dapatlah matrix P. Okay, and then lepas dah dapat P, you boleh guna this transformation. Transpose P sebab P adalah orthogonal. Kita boleh guna transpose instead of inverse P. Okay, so yang asal dia inverse P. Tapi sebab P ni adalah orthogonal, maka kita guna transpose P, AP, okay, and then kita dapatkan matrix B. Okay, so daripada awal tadi, instead of
P diberi, maka kita boleh cari. Okay, sebab matrix A adalah symmetric. Ya. A dengan B ni akan mempunyai eigen values yang sama lah. Dia akan mempunyai eigen values yang sama. Selain daripada tu, dia punya eigen space pun akan kosong lah. Maksudnya dia orthogonal. Sebab dia symmetric. Okay. And then, lagi apa? Dapat exercise. Orthogonal, give the orthogonal matrix P that is used to diagonalize A. So, semua matrix simetri ni. Negatif 3, 3. This is negatif 6, 6. Symmetric. Yang diagonal tak payah tengok. Yang di spot pun sama. 2, 2. Negatif 4, 4. Kan? 1, 1. 9, 6. 2 darab 2 tak ada masalah. 2 darab 2 semua matrix 2 darab 2 adalah simetri. Okay? Yang concern matrix 3 darab 3 dan ke atas. Okay, and then kita ada power method. Ni power method dominant lah, dominant eigenvalues. Okay. Dominant ni highest eigenvalues lah. Setengah orang panggil spectral radius. Yang paling tinggi, yang paling besar nilai bagi eigenvalues tu tak dominant. Okay, our method is an iterative method for finding dominant eigenvalues and corresponding eigenvector. Okay. Ada tak nota yang lagi senang? Yang ni dia guna built-in punya coding ya. Dominant ni terus memberikan you power method. Kita ada programming kan untuk power method kan? Aku tak ada. Macam ada. Tak ada ke power method? Macam ada lah. But then dia guna built-in punya. Built-in means that you tak perlu buat coding lah. You guna saja coding dia. Dominant A, matrix A dia, X naught and iterations, berapa iterations. Okay, so matrix dia ni, so kalau you tengok, this is symmetric matrix. Okay. And then X naught adalah initial value yang dia pilih. Okay. And then iterations 7. Okay, so dominance. Dominance means that dia nak cari eigenvalues. Okay, dominant eigenvalues. So let's try. Okay, so tak ada. So dominant tak ada dalam matematika kita. Means that mungkin yang ni yang matematika lama ke atau dia tak upgrade ke. But our matematika is the latest. Yang nota ni saya rasa nota ni agak lama lah. So tak ada. Sekejap ya. Saya cari dominant. Dominant. Itu kerajaan dia. NO. Tak ada lah. Check balik lah.
Sekejap ya, saya tengok. Cuba Google kat internet. Ada tak built-in dominant tu untuk Wolfram? Dominant. Saya takut dia tak discontinuous untuk apa? Untuk matematika yang baru. Because our matematika is the latest one. Walaupun dia hack, but then dia adalah latest lah. Dominance Wolfram. Tak ada. This is not correct. India tak wujud dalam kita punya sistem, but then tujuan dia apa? Tujuan dia nak cari power method kan? So kita ada buat tak? Ada tak you all ingat? Tengok balik yang dulu ada tak? I think ada. Rasa dulu doktor ada bagi nota dia. Tapi kena check balik. Nota berapa? Sekejap, nak tengok. Tengok balik. Power method kan? Power method. Is this the one? Kalau built-in tak ada, then use our coding lah. This one. So this is, saya tengok balik. So dia gaya macam version dia, sorry saya lupa. So kita baca balik. Ada vector A, yang ni yang kita cari guna built-in punya. 52, item values 21, dengan sistem yang ni. Ini yang kita nak cari. Apa yang kita dapat di sini ya? Lambda. So this is lambda 1.99 ni adalah dominant kan? If this is dominant, I think yes. Our method is to find dominant because we want to test whether the matrix coefficient tu you boleh guna iterative methods atau tak. Kalau you punya dominant eigenvalues tu adalah lebih besar daripada 1, dia punya absolute value, maka you punya iterative methods tak akan work. Okay? So you boleh guna direct method saja untuk solve matrix system. Okay, so tu kepentingan untuk you cari dominant eigenvalues. Okay. So before you solve guna iterative methods, you boleh try dulu guna cari dia punya eigenvalues dia. Dominant lah yang kita eigenvalues dia akan kasih you, kalau 3.3 akan kasih you ke eigenvalues lah. Kalau 10 darab 10 maka dia ada 10 eigenvalues. Yang kita nak tahu yang paling besar tu, absolute value yang paling besar, kita cakap pasal absolute value sebab eigenvalues tidak semestinya real, tapi for the symmetric matrix dia adalah real, macam yang dalam theorem tadi. So kalau dia adalah real, maka you tak perlu nak cari absolute value lah. Still kena cari absolute value because it could be negative. Okay, so kalau yang paling tinggi adalah negatif 10, you still consider yang dia adalah kat luar daripada radius 1. Maka operation tidak akan work lah untuk that matrix system. Okay. So ni kita punya coding. Ada lah ada. So tak perlu nak guna lah built-in dia. Built-in dia tak work pun. So tak ada guna. So you ni take note, tak boleh nak guna. Guna you punya. But then after that you boleh check dengan kita punya macam ni kan. Ni 1.9 1 0.39 kan. 399 you check.
Ni 2 lah. Eigen values 2. And then ni kata apa? Dia punya eigenvector 1 dengan 0.3. 1 dengan 0.3. 2. 1 dengan 0.3 ni. Sama dengan ni. 0.3, 1. 5 dengan 2. 0.4 nak kepada 2 dalam 5 kan? Samalah. 5, 2 ni adalah korespon dengan 1, 0.4 ni. Okay, you darat 5. You dapat yang ni. Okay. Boleh faham kan? Dia sama saja. Jangan kata oh lain semua, tak. Ini dia sama. Lambda yang sama dengan 2 ni dia korespon dengan eigenvalues yang ni. 2, 1, 0.4. You check guna yang biasa punya kan, 2 yang ni kan, ada sistem dia 2 ni korespon dengan 5, 2. 5, 2 ni adalah 1, 0.4 tu lah. Sama. You darab dengan 5, you dapat jawapan yang ni sama. Okay. Okay, so compute the dominant eigenvalues. Okay. You kalau dia suruh compute dominant eigenvalues, you kena guna our programming tu lah untuk our method, ataupun kalau nak guna shortcut, you boleh guna yang eigensystem. Eigensystem yang ni. Eigensystem ni, you tengok yang mana paling dominan. Ini 2 lah. Kalau yang ni negatif 2, negatif 1 ni kat sini, still 2 lah, negatif 2 lah. Sebab you neglect dia punya negatif. Okay. Okay, compute the dominant and corresponding eigenvector for the matrix. So matrix ni bukan symmetric ya. So this is not symmetric. Matrix. Tapi dia tak kalau dia tak symmetric, and then you tak boleh nak guna orthogonal tadi kan. Dia tak suruh you guna orthogonal pun kan, tapi dia tak suruh you guna orthogonal yang tadi. Convergence of the initial vector to the dominant. Okay. Dominant eigenvalues and corresponding eigenvector. So untuk matrix yang ni, bila you transform dari matrix B bukannya diagonal matrix lah. Bukannya diagonal matrix. Kalau dia symmetric, matrix baru dia akan jadi orthogonal. Okay. And then compare the convergence of the initial vector. Ni dia suruh guna initial vector, semua maksudnya you kena guna our coding lah, our coding untuk Jacobi 1, 2, 3 ni, you kena masukkan dalam ni. Untuk yang ni kan, ni initial dia sama initial 1, 0, you kena tukar lah ikut dia punya 1, 2, 3, 1, 2, 3, negatif 3, and dia suruh compare convergence. Compare convergence yang mana yang lagi converge faster. Okay. Tujuan dia ni, dia saja-saja lah nak suruh you lah, tak ada tujuan apa pun. Compute the dominant eigenvalues and corresponding eigenvalues for the following matrix. Ini pun exercise lain lah ni ya. Exercise lain. Okay, betul sajalah. Tak ada yang lain, exercise saja. So that's it. Kita tengok recurrence lah. Untuk yang ni. I think. Okay, okay, these handouts cover the material on solving linear recurrence relation. It starts off with the example that goes through detailed calculations.
It then explains how to extract a basic method from this example. Okay. Recurrence relation give rise to the matrix that have distinct real eigenvalues. Okay, so nampak real ni. The case of distinct complex eigenvalues dealing with the section 3. So kita akan deal dengan yang real eigenvalues lah. Saya tak nak pergi pada yang kompleks semua ni kalau boleh. Kalau kita ada masa, then we will go to discuss on this complex. Kalau kita tak ada masa, then kita stop pada first example saja. Okay, sebab dia ada banyak cases. We don't have, okay, then first example. Okay, let A1 equal to 1, A2 equal to 5, okay. And for n greater than or equal to 1, an plus 2 is equal to 6an plus 1 minus 8an. Okay, dan dia punya soalan ialah find a formula for an. Kita diberi formula bagi an plus 1. Dia suruh cari formula untuk an. So macam mana kita nak cari? Okay. So inilah, this is recurrence. The first idea behind solving is to write recurrence relation an plus 1 plus 2 6an plus 1 minus 8an in terms of matrix multiplication. Okay, so find A is equal to alpha beta, okay, gamma delta. So an plus 2, okay, an plus 1 is equal to A darab dengan an plus 1 darab dengan an. Okay, so itu basic dia lah. And then bila you darab, so an plus 1, an, okay. So bila you darab, so A ialah alpha beta gamma delta ni. Bila you darab dengan an, you dapat ni. Okay. Bila you darab, you dapat ni. Alpha an plus 1 plus beta an gamma an plus 1 plus delta an. Darab A ni dengan base 1. Okay. So our A kita 6, negative 8. Okay. So let's look at how we got this. 6, negative 8, 1, 0. Sekejap ya. How do they get that? Alpha an plus 1. So alpha kita, sekejap ya, an plus, sekejap. An plus 2, this one, an plus 2 is equal to this. So an plus 2 should be the first line. An plus 2 should be the first line. An plus 1 should be the second one. Okay, and then an plus 2 should be 6an plus 1 minus 8an. So alpha dia, alpha dengan beta, you terus dapat daripada sinilah. You compare kan, alpha dia adalah 6 kan. Dia punya beta ialah negatif 8. Okay. So alpha dengan beta boleh dapat daripada you compare this. Yang ni sama dengan an plus 1. This one is equal to an plus 2, an plus 1. An plus 2, you tengok dari sini. An plus 2 is equal to this equation. 6an plus 1 minus 8an. Bila you compare, alpha should be equal to 6 and beta should be equal to negative 8. So that's why you masuk ni. Negative 8. Okay, what about the second line?
Okay, what about the second line? AN, okay. AN gamma AN plus 1 plus delta AN. Sekejap ya, macam mana dia dapat? Gamma AN plus 1 AN. AN gamma AN plus 1 plus delta AN. Plus dia dapat 1, 0 kan? Sekejap ya, there must be a reason. I know about this. I cannot remember. So kena fikir sekejap. AN plus 1 AN. One, two. If this is 1, this is 1, this is also 1. Okay. This one here is 1. A1 equal to 1. A1 is equal to 1. A2 is equal to half. If these are the same, these two are the same, A1, A1, A1 is equal to gamma A2 plus delta A1. Our A1 is equal to 1, gamma A2 plus delta. Sekejap ya, so kita sama-sama fikir ya. How do we get this? Yang kita dapat ni, gamma ialah sama dengan 1, our delta is equal to 0. Okay, but how do we get this? Fikirlah. Sekejap. Kalau siapa-siapa boleh dapat cari, bagi tahu saya ya. There must be a reason. Dia bukannya saya saja terus dapat ni. Tidak. Dia kena ada calculation dia. Okay, so daripada sini, ni dah our first equation. Then what about the second one? Yang ni, yang kedua ni. Dia mana dapat yang kedua? 1, 0. Okay, yang A2. A2 is equal to 5. 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 So A2 ni 5 lah. Satu equation saja. A1, A1, A2, A1 plus delta A1, 5 delta, such equations. If delta is equal to 0, if delta is equal to 0, you substitute it here, and gamma is equal to 1, your 1 is not equal to 5. This is not correct. No. Okay. Saya cakap office ke?
Kak Asma ada kelas. Sekejap lagi. Pukul 12 boleh? Tak tahu dah macam mana nak cepat. Masuk Kak Asma punya assignments. NA Muhammad 3. Tak nak mana cepat. Saya in tu. Doktor, Okay. doktor. Oh, sorry. Add assignment lah. Patutnya add assignment lah. Macam tak pernah buat lagi ke? Maksudnya assignments tu dah ada sepatutnya kan? Maksudnya tak perlulah buat assignments lagi. Just submit saja. Submit artikel. Tak apalah nantilah Aisyah pergi. Jumpa Kak KL pun boleh. Okay. Okay, bye. Dah dapat ke? Ada yang dah dapat ke? Doktor, ada. Saya faham maksud dia dah doktor. Sebab ini macam buat equate. Macam mana you dapat? Nilai bagi alpha dengan alpha dengan this is gamma dengan delta ni yang problem. Alpha dengan beta tak ada masalah. Memang kita tahu yang dia adalah 6 dengan negatif 8. Yang ni. Yang sebab okey doktor. Saya dapat doktor. Saya faham dia. Sebab based on this question, sebab kita ada tahu given that A is equal to alpha, beta, gamma and delta, and then such that A n plus 2 is n plus 2 and A n plus 1 adalah A n plus 1 an. But kita tahu n tambah 2 adalah yang given tu doktor, yang sekarang kita boleh tak you tulis? Ini banyak sangat kerja sampai tak boleh nak fikir lah. Okay, doktor. Tulis, you tolong snap. Okay. But it should be based on this equation A1 dengan A2. Saya ingat lupa. Saya rasa dia should be based on this. Tapi macam mana dia dapat, dia kena fikir sekejap. Sebab dia buat equate. Nanti doktor tolong tulis atau snap kat WhatsApp. Okay, saya hantarkan WhatsApp. Okay. 10 5. So this is 5. Itu salah equation. This is an plus 2. Mana saya dapat ni ya? n plus 2 adalah yang dalam tu. Dia macam buat equate dia. Macam alpha adalah sama dengan 6, beta sama dengan negatif 8. Okay, so kalau lah you guna equation ni, an plus 2 ni anggap sebagai A2 apa? N equal to 0 apa? Okay, n equal to 0 lah kata. So A2 equal to 6 A1 minus A0. A0 tak ada. A0 tak ada doktor. Jangan guna n kuasa 0 doktor. Sebab dia ada bagi yang equation. So n equal to 1 boleh guna? N equal to 1. Sama A3 tak ada. Mesti kena guna yang ni. Yang equation ni. Equation kat sini. Okay. So A1, pertama A2, A1, this is, silap lah equation kita. This is an plus 2, so should be A2 kan? Itulah silap dia. Ni sama dengan an plus 1, bukannya an. So ni A2. So equation kita patut dapat lah A2. Yang ni A2 kita ialah 5 kan? 5
So alpha dari gamma, this is gamma jarak 5 tambah dengan delta A1. A1, okay. So nak sama dia. So kalau kita tengok kat sini, betul lah. Gamma dia ialah 1, delta dia sama dengan 0. So, gamma A2, so gamma, so this is A2 sama dengan this part. So A2 sama dengan alpha A2, sorry, this is not alpha, this is gamma. Gamma A2 plus delta A1. AN ialah A1. A1 ialah 1. Masuk ni. Gamma 5. A2 5. A2 kita pun 5. So 5 gamma 1 plus delta. Ada tak possibilities lain selain daripada gamma sama dengan 1 dengan delta sama dengan 0? Tak ada ya? Kalau gamma sama dengan 0, delta sama dengan 5 pun possible. Betul tak? Kalau gamma sama dengan 0, kenapa dia tak ambil gamma sama dengan 0, delta sama dengan 5? Boleh juga memenuhi persamaan ni. Sebab dia ada satu persamaan. Dia mesti ada dua persamaan untuk you kata yang alpha sama dengan, gamma sama dengan 1 dengan delta sama dengan 0. Mana dia, so this is wrong lah. Tapi how dia boleh cancel persamaan yang ni? How dia boleh kata yang equation yang ni tak betul, yang equation yang ni yang betul? How do you get that? Kita ada 5, gamma 1, gamma 5 tambah delta. Apa lagi yang kita dapat? Kita dapat info kita yang kita ada. Adakah kita perlu guna yang ni? A3. Doktor, saya ada send. Boleh tengok ke doktor? Saya WhatsApp ke? Ya, WhatsApp doktor. Kalau tak nampak saya snap lagi. AN plus 1 Sorry, yang delta tu kosong doktor, sorry. Delta tu kosong doktor, sorry. AN plus 1 AN plus 1 ya. Dia buat equate doktor, dia macam buat equate. Buat compare doktor, sebab maksud dia tu. AN enam AN minus 8 AN plus 1 6 AN
Yang macam comparison doktor maksud dia tu. Sekejap ya, sorry ya, saya memang lambat sikit nak cuti. Ada tak possibilities lain yang menyebabkan Yang delta tu salah doktor, sepatutnya 0, sorry doktor. 6? So macam mana you dapat ni ya? 6 AN ni ialah daripada N, sebab dia ada bagi n plus 2 adalah 6 an1 minus 8 an. Yang atas sekali yang saya bagi, yang saya ikut cara yang dalam nota tu doktor. alpha AN plus beta. Ni kita dah dapat kan? Yang bahagian atas dah dapat kan? Yang atas alpha dengan beta dah dapat. Yang problem yang bawah ni. Doktor dia buat equate doktor. Dia ikut macam equate doktor, macam compare dia. So bawah kena compare dengan atas lagi ke? Tak payah dah kan? Tak payah dah. Doktor, dia hanya nak compare left hand side dan right hand side sahaja doktor. So AN plus 1. Dia macam tambah dengan 0 an doktor. Maksud dia dalam tu. Plus 1. So this is what AN. You punya tak betul tau. Sebab apa? Yang ni AN plus 1 ni AU hilang. Mana AU? AM plus 2. Alamak, macam mana saya nak terangkan? Okey, yang AM plus, yang ni adalah M. Ni AN plus AM plus sebab A. kalau AN plus 2 dengan AN plus 1 betul. Okay, betul. Sama dengan yang ni. Okay. AN plus 1 alpha. Okay. Yang ni pula. Oh, okay. We just compare. So it means that dia daripada sini AN plus 1 dia just compare dengan yang ni. Betul? Dia macam compare. Ya doktor. Semua straight away dapat 1, delta straight away dapat 0. Ya doktor. Tanpa masuk, kalau dia guna yang I cakap ni, bolehlah validate, tapi there are several possibilities. Boleh jadi gamma sama dengan kosong, delta sama dengan 5 macam I cakap ni. Kan? So yang kalau wajib lah. Kalau macam This dengan this one, so tak ada elements bagi AN, tak ada kan? So delta dia kosong lah. So delta dia terus kosong because tak ada elements. Kan? Ya doktor. Okay, whatever it is, harap settle lah tu. Okay. Lepas tu, dia nak guna power method tau kat sini. AN plus 2 is equal to AN plus 1, okay. Lepas tu, this is matrix A. Okay, sini matrix A. Darab dengan AN plus 1. Okay, AN plus 1 darab dengan N. Okay, this part here. Okay. So, dia sama dengan 6 negatif 8. Satu kosongan ni kuasa 2. Power method ni tau. Dia sama. Semua sama. Nampak? Ni pun 6 negatif 8. 1 kosong kuasa N. Kuasa 3 pun sama. Kuasa 4 pun sama. Kuasa 5 pun sama. Okay. So we can find a formula for AN. Okay. Then we will have a formula for AN plus 2. Where the second idea comes in. The best way to take a power of a matrix is to diagonalize it. Okay. So PDP inverse. Okay. So matrix, if we have A equal to PDP inverse with D is equal to this. Okay. So this is diagonal matrix. Okay.
dan AN is equal to PD P inverse darab dengan PD P inverse ni kuasa N kan. N kali you darab macam ni at last kan dia akan jadi PD to the power of N P inverse. So senang kalau nak cari benda ni. Sebab you tak perlu nak darab banyak kali ni. You tak perlu nak cari A kuasa N, nak kira dia sangatlah time consuming. Satu lagi perlukan data yang banyak untuk you kuasa let's say matrix dia adalah 3/3 kan. You nak cari 3/3 kuasa 100. Kan susah you nak cari, betul tak? Melainkan kalau lah you cari diagonal matrix yang kuasa dia 100. Itu lebih senang. And after you cari diagonal matrix yang kuasa 100, diagonal matrix kuasa 100, baru you darab dengan P dengan P inverse. So cara ni jauh lagi senang berbanding cara yang ni. Cara yang ni adalah sangat time consuming. Okay. So di N, di kuasa N pun senang saja sebab dia adalah diagonal matrix, jadi yang diagonal saja yang kuasa dengan N. Okay. And then characteristic polynomial of A. Okay. Determinant bagi 6 negatif minus X. Okay. Negatif 8. Okay. 1 negatif X. Okay. Kosong minus X lah. Kosong minus X. So dapat ni. Determinant dia lah ni. Okay. Roots for the eigenvalues. Whose roots are the eigenvalues. So yang ni guna characteristic method lah. Guna characteristic method. Ni pun belajar linear algebra kan. Characteristic method untuk cari eigenvalues. Eigenvalues dia lambda 1 equal to 4 and lambda 2 equal to 2. Okay. For 1. Sekejap ya. Whose roots are eigenvalues, lambda 1, 4, lambda 2, 2. So V ni apa? Eigenvector. V for 1 adalah correspond to lambda 1 dan V2, 21 ni adalah eigenvector correspond to lambda 2. Okay. So P kita ialah 4121. Ini guna Gram-Smith tadilah. Nak guna Gram-Smith pun boleh. Part sini nak guna Gram-Smith pun boleh. Okay, so P inverse 1 divide by determinant darab dengan ni formula untuk cari P inverse. Ini pun belajar linear algebra. So P inverse boleh cari yang ni. Kalau guna matematika senang sajalah. Tekan je inverse. So dapat ni. And then AN plus 2 AN plus 1 is equal to A to the power of N, A2, A1. Okay, so kita tengok balik macam mana dapat ni. AN plus 2. So this part here, AN plus 2, AN plus 1. AN plus 1. So kita ada ni. Ada ni.
When n is equal to 1, dia dapat A2 kat sini ya. Kalau yang asal should be an plus 2 an plus 1 equal to an plus 1 an. This is yang asal. So, kenapa kita ada an plus 2, this is A2, this is A1. I think kena baca dulu lah. Saya tak sempat nak baca. So kita baca apa? Kita bincang next class lah. I think I have to read. Last saya baca ialah semester lepas. Tapi saya biasalah saya lupa. Banyak benda saya lupa. Okay, boleh doktor. So you tolong baca jugalah. Because it might be too complicated. So you tolong baca. Kalau kita ada masa, so itu untuk order 1 baru. Order 1 pun dah macam-macam masalah. So this one is for order 1. Ini first example. Yang kedua ialah from the example to the method. Okay. Pun order 2 kan. Ini order 2. Yang tadi order 1. Second order linear recurrence. Hello, Azira. And then ada lagi higher order pula. So kalau ada masa kita akan pergilah, kalau tak ada masa kita stop. Ada order 1 ni, order 1 pun pening nak fahamkan, kena baca balik. So kita berhenti kat sini dulu. Okay. Tolong baca juga ya. Boleh? Ada apa-apa soalan tak? Apa Azira? Thanks Azira untuk apa? Nampak jelas because of the comment. Kenapa ya? Boleh tak tolong fikir kenapa AN sama dengan yang ni lah, tapi macam mana dia dapat equation ni? Kita ada equation ni, AN plus 2, AN plus 1 darab dengan AN. Macam mana boleh dia kata yang this is A2 dengan this is A1? Macam mana dia buat macam tu? Because this is not A2 and this is not A1. Betul tak? Kan? Melainkan sebelah kiri pun dia mestilah sama dengan A2 juga. Sorry, kalau this is A2 means that this part will be A3. This will be A2. Kan? Bila N ialah sama dengan 1, barulah sama. Tapi kita tak buat N sama dengan 1 in this case. Macam mana dia boleh kata yang this part here ialah A2 dengan A1? Itu isu dia. Itu yang saya tengah fikir sekarang lah. Dia tak ada beritahu kan? Tak ada kan any equations? Saya tak rasa ada. I don't think so. Ini yang problem. Balik fikir ya. How to get this? How they get this is AN, A2 dengan A1. Ni masih lagi tanya. Boleh ya? Kalau siapa-siapa yang tahu, WhatsApp kat saya lah. Tolong WhatsApp kat saya. Okay. So thank you very much. We stop here. Kita jumpa balik next week lah. Dan habis dah pun kelas you, cuma nak kena fahamkan sikit. Mungkin kita kena cari nota lain yang senang sikit nak faham. Ya? Bye-bye dulu. I stop record.